yang terakhir. Okey. Penat sudah. Okey. Last kali adalah negara kita juga makmur. Kita dah ada kegiatan intelektual. Apa buktinya? Kita dah ada sistem pendidikan kita sendiri. Pada awalnya sistem pendidikan kita terbahagi kepada dua. Satu pendidikan tidak formal, satu lagi pendidikan formal. Okey. Pendidikan tidak formal tu senang je. Pendidikan tidak formal adalah pendidikan yang diajar oleh ahli keluarga. Okey. Tujuan dia adalah untuk melahirkan individu yang berakhlak. Sebab tu dia nilai nak jalan depan orang tua kena tunduk, jumpa orang tua yang ni salam, cium tangan, tu biasa, itu adat, didikan. Kenapa? Supaya nak lahirkan individu yang berakhlak, yang sopan dan juga berdikari. Okey, satu tadi nilai, tujuan dia untuk nilai, satu lagi untuk berdikari lah, menyelesaikan masalah. Okey, jadi apa yang diajarkan untuk tentang nampakkan ciri-ciri berdikari ni adalah dia mesti mempelajari tentang kemahiran. Contohnya seperti menangkap ikan. Menangkap ikan dan menangkap ikan. Allahu Akbar. Maafkan saya. Menangkap ikan dan bercucuk tanam. Ataupun kegiatan pertanian. Ataupun pertukangan kayu. Okey. Menangkap ikan dan menangkap ikan. Betul kan? Tolong betul kan? Okey, kaedah dia diajar melalui keluarga. Biasanya kalau ayah dia petani, dia akan ajar anak dia bercucuk tanam lah. So kalau ayah dia family dia nelayan, so dia akan ajar macam mana anak-anak dia untuk menangkap ikan. So dia ajarkan tentang kemahiran. Dan pendidikan tidak formal itu juga berlaku dalam bentuk pantun ataupun pantang larang. Okey, ataupun syair ataupun peribahasa. Okey. Ada satu lagi adalah pendidikan tu disampaikan melalui cerita rakyat. Seperti anjing dengan bayang-bayang. Ini cerita popular masa kecil-kecil lah. Okey. Itu pendidikan tidak formal. Okey. Pendidikan formal pula adalah senang je. Satu je. Dia adalah belajar tentang Al-Quran. Kan saya kata sebabkan kita, negara kita merupakan pusat penyebaran Islam, Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam, maka kita dah banyak sekolah-sekolah ataupun kegiatan-kegiatan penyebaran Islam ini dilakukan. So pembelajaran adalah berpusatkan Al-Quran. Okay, baik dekat Tanah Melayu ataupun Sabah dan Sarawak. Kegiatan formal mesti berkaitan dengan Islam. Okay, so macam mana diorang jalankan kaedah pembelajaran ini? Pendidikan formal dilaksanakan di sama ada kat istana. Biasanya golongan bangsawan lah menerima pendidikan, sama ada raja ataupun kerabat diraja. Kemudian dekat surau, pondok, dekat sekolah kita panggil dia madrasah. Dan satu lagi adalah satu lagi adalah rumah guru. Okey. So dalam banyak-banyak sistem pendidikan dekat sini, satu sistem pendidikan yang bersistematik kita panggil sistem madrasah. Dia sistematik lah. Okay. Kenapa? Sebab dia ada sukatan, silibus lah, dan juga dia ada tahap tahap permulaan, pertengahan, pengkhususan. Okey, ini contoh sistem pendidikan formal. Okey. Dan apakah bahasa yang digunakan sebagai bahasa ilmu pada masa itu? Bahasa ilmu yang digunakan pada masa itu adalah bahasa Melayu. Okey. Dan tulisan digunakan pada masa itu bukan tulisan sekarang, Rumi, dia menggunakan tulisan Jaubi. Okey. So, kenapa pada masa itu menggunakan bahasa Melayu? Okey, sekarang kalau kata awak nak pergi luar negara, basicnya awak kena cakap bahasa Inggeris. Kenapa? Sebab bahasa Inggeris adalah bahasa antara bangsa. Tetapi berbeza semasa abad yang ke-15 dan sebelum tu. Kerana pada masa itu, bahasa yang dipertuturkan dekat Asia Tenggara adalah bahasa Melayu. Sebab tu kalau awak tengok sejarah masa tingkatan 2, awal itu kita ada persamaan-persamaan bahasa Melayu kan dekat sekitar Asia Tenggara kan. Kenapa? Sebab inilah bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca ataupun bahasa antarabangsa pada masa tu dalam dunia perdagangan di alam Melayu. Maksudnya macam ni. Orang Cina datang dekat kawasan Asia Tenggara pun dia kena bercakap bahasa, dia mahir bercakap bahasa Melayu. Macam itulah.
Orang India pun mahir bercakap bahasa Melayu. Orang Arab pun mahir bercakap bahasa Melayu. Orang Barat pun mahir bercakap bahasa Melayu. Okey, betapa penting di bahasa Melayu pada masa itu merupakan bahasa ilmu. Dan salah satu bukti menunjukkan bahasa Melayu telah berkembang dengan tulisan Jawinya, iaitu penulisan karya kesusasteraan. Ini bukti. Maksudnya ada bukti tak? Ada. Kenapa? Contohnya Tuhfat Al-Nafis. Sejarah Melayu Islam. Ini dah dimelayukan. Kalau ikut original dia tulis dalam tulisan Jawi. Okey. So, dah habis untuk yang bahagian 1.1 tentang kestabilan dan kemakmuran negara kita sebelum kedatangan Barat. Yang ini saya ajar laju-laju ataupun tak banyak saya nak ceritakan sebab awak dah pun belajar masa tingkatan 2. Ni orang kata segmen recall je sebelum kita masuk fasa penjajahan atau fasa permulaan era penjajahan dekat negara kita. Okey. Sebagai penutup, saya nak belanja awak tulisan Jawi. Saya pernah buat menulis tulisan Jawi pelajar yang bukan Islam kan. Sama juga tingkatan 1 dulu buat tulisan Jawi. Tulis dan ada pelajar kata, "Cikgu, saya tak boleh tulis Jawi ni cikgu. Nanti mak saya marah." Saya kata, "Kenapa?" Pelajar Cina. "Nanti mak saya tak bagi saya masuk Islam." Macam tulisan Jawi adalah tulisan Arab yang huruf Melayu. Okey? Jadi, ia tidak ada kena mengena dengan masuk Islam ataupun tidak. Ia adalah satu tulisan seni. Okey? Macam tulisan Cina. Kalau saya tulis tulisan Cina, adakah bermaksud saya menukar agama saya? Jawapannya tidak. Kalau saya tiba boleh tulis Tamil, adakah saya tiba tukar menjadi agama Hindu? Jawapannya tidak. Macam itulah tulisan Jawi. Okey, sebab dia menggunakan huruf Arab tapi dah dimelayukan. Contoh. Pantun. Pantun sebab pendidikan tidak formal pantun. Burung, saya baca Burung serindik terbang melayang. Okey. Terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang tetapi memandang bahasa dan budi. Sedap kan? Cantiknya bahasa lain tu. Okey. Macam itulah. Okay. So, saya tutup untuk yang ini. So, tolong buat esei. Nanti kita akan jumpa dekat Google Meet. Terima kasih.